Baiklah, saya akan menerangkan serba sedikit berkaitan teknik menelah dan teknik berfikir bersuara. Teknik menelah. Dalam teknik ini, pelajar perlu membuat telahan tentang apa yang mereka fikirkan akan berlaku atau apa yang akan mereka pelajari pada bahagian lain. Mereka perlu membincangkan sama ada mereka perlu menetapkan telahan atau mengubah semula telahan tersebut. Pola ini perlu berterusan sehingga keseluruhan bahan selesai dibaca. Sebagai contoh, guru memberi bahan bacaan yang akan dipelajari pada waktu PDP. Pelajar perlu membuat telahan melalui tajuk bacaan atau bacaan sekali imbas. Kemudian pelajar perlu mula membaca bahagian demi bahagian. Setelah membaca bahagian awal bahan tersebut, pelajar perlu berfikir dan menentukan sama ada telahan awal tadi dapat diteruskan atau perlu diubah. Adakah telahan awal sama dengan maklumat dan idea bahan? Atau tidak? Jika sama, pelajar boleh kekal dengan telahan awal. Jika tidak, pelajar perlu mengubah telahan mereka dengan telahan baharu. Seperti yang dikatakan tadi, pola ini perlu diteruskan sehingga bahan bacaan selesai. Teknik berfikir bersuara. Teknik berfikir bersuara yang dalam bahasa Inggerisnya Think Aloud merupakan teknik membaca secara kritikal yang digunakan oleh guru untuk meningkatkan pemahaman pelajar ketika membaca dan pada masa yang sama mewujudkan kemahiran berfikir secara kritikal dalam kalangan pelajar. Teknik ini melibatkan pelajar membincangkan apa yang berlaku di minda mereka ketika mereka membaca sesuatu bahagian sesebuah teks. Pelaksanaan berfikir bersuara ini boleh dilaksanakan secara tidak formal dengan bertanya kepada pelajar semasa perbincangan berkaitan sebahagian kecil daripada teks yang dibaca dengan soalan-soalan seperti yang berikut. Apakah perkara utama yang dibincangkan dalam teks yang dibaca? Bagaimanakah anda mengenal pasti idea utama teks yang dibaca? Apakah yang difikirkan ketika anda membaca sebahagian daripada teks yang dibaca? Dan apakah yang anda jangkakan akan berlaku kepada bahagian berikutnya dalam teks yang dibaca? Mengapakah anda jangkakan begitu? Kelebihan teknik berfikir bersuara. Teknik berfikir bersuara dapat meningkatkan daya pemikiran kritikal dalam kalangan pelajar melalui keupayaan boleh meramal apa yang sedang dibaca. Teknik ini juga dapat meningkatkan keupayaan pelajar untuk membaca dengan fleksibel. Seterusnya, dapat meningkatkan daya pemikiran yang kritikal melalui keupayaan menghubungkaitkan maklumat yang terkandung dalam teks dengan pengetahuan sedia ada mereka. Akhir sekali, kelebihan teknik berfikir bersuara adalah dapat meningkatkan kesedaran kepada pelajar tentang kemampuan membaca mereka melalui keupayaan mereka menceritakan proses yang berlaku dalam minda mereka ketika membaca. Sekarang saya akan menerangkan teknik membaca meringkas dan bertindak balas. Teknik membaca ini perlu dilakukan selepas pelajar siap membaca keseluruhan petikan teks. Selepas pelajar habis membaca petikan tersebut, mereka diminta untuk membuat ringkasan berkaitan dengan pembacaan yang dilakukan. Ringkasan tersebut dibuat berdasarkan pemahaman mereka terhadap pembacaan mereka sebentar tadi. Mereka boleh melakukan aktiviti seperti menceritakan semula bahan bacaan tersebut kepada rakan mereka yang lain ataupun menulis ringkasan cerita ataupun lebih kreatif membuat lukisan yang dapat menggambarkan suasana atau watak yang dibaca. Perkara ini dapat mengasah tahap pemahaman pelajar tentang sesuatu petikan. Ia juga dapat menguji tahap pemikiran kritis pelajar dengan membuat ringkasan berdasarkan keseluruhan petikan tersebut. Ini merupakan contoh bahan yang saya petik daripada buku teks Bahasa Melayu tingkatan 2. Pelajar boleh melihat contoh bahan ini dalam muka surat 60 buku teks tingkatan 2 Bahasa Melayu. Pertama kali, pelajar haruslah membaca keseluruhan petikan ini dengan teliti untuk mendapatkan idea utama dan idea sampingan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Semasa melakukan pembacaan tersebut, pelajar boleh menulis ataupun menandakan bahagian isi penting tersebut. Kemudian, pelajar akan diminta untuk membuat ringkasan berdasarkan pemahaman pembacaan mereka sebentar tadi. Seterusnya,
mereka akan bertindak balas dengan bahan bacaan tersebut mengikut keselesaan dan kreativiti sendiri. Sama ada pelajar boleh menyampaikan pemahamannya kepada rakannya ataupun menulis ringkasan tersebut. Pada akhir sesi pengajaran, guru akan menyemak sama ada pemahaman pelajar tersebut tepat ataupun tidak. Sekiranya tidak berapa tepat, guru boleh membetulkan kesalahan pelajar tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan dengan teknik berkongsi membaca. Teknik ini akan dimulakan dengan guru mata pelajaran membaca secara lantang satu cerita dan mengajak murid-murid yang lain untuk bersama-sama membaca juga. Perkara ini adalah untuk mengekalkan tahap fokus murid terhadap pengajaran guru tersebut. Kemudian, cerita tersebut akan dibaca beberapa kali untuk mendapatkan kefahamannya lebih kukuh. Pembacaan yang diulang ini juga mampu membuatkan pelajar untuk menangkap maksud sesetengah perkataan yang asing melalui pemahaman mereka berdasarkan penggunaan dalam konteks ayat tersebut. Kemudian, murid akan diberi peluang untuk bertindak balas sama ada dalam bentuk penulisan, lukisan, drama, perbincangan ataupun aktiviti menarik yang lain. Okey, sekarang saya akan cuba mengaitkan teknik berkongsi membaca ini dengan contoh bahan bacaan yang saya pakai. Petikan ini saya ambil dari muka surat 57 buku teks Bahasa Melayu tingkatan 2. Petikan ini merupakan petikan berbentuk cerita, iaitu terdapat beberapa watak dan suasana yang diceritakan dalam bentuk jalan cerita. Pertama, guru akan membaca secara lantang sekali bahan bacaan ini dan mengajak murid untuk mengikutinya. Kemudian, guru akan membiarkan murid untuk membuat pembacaan tersebut secara kendiri dan boleh diulang beberapa kali. Semasa pembacaan kendiri tersebut, guru membenarkan murid untuk bertanyakan maksud perkataan yang sukar untuk difahami untuk memudahkan murid memahami petikan yang dibaca. Selepas membuat pembacaan beberapa kali, murid akan diminta untuk melakukan aktiviti yang menarik seperti melakukan cerita tersebut, membuat lukisan ataupun hanya membuat penulisan secara ringkas. Pada akhir pengajaran, guru akan menyemak pemahaman murid tersebut dan membetulkan sekiranya terdapat kesalahan yang mereka lakukan. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Membaca dengan panduan guru. Kaedah ini memerlukan guru untuk memberi panduan atau mengarahkan pelajar untuk membaca secara senyap dan seterusnya bertanya soalan atau membantu mereka membina soalan berdasarkan teks yang dibaca. Guru juga boleh membantu pelajar membuat telahan terhadap bahan yang telah dibaca. Kaedah ini juga digunakan apabila pelajar memerlukan sokongan dalam membina makna daripada bahan, sama ada kerana tahap kesukaran bahan ataupun kemampuan pelajar yang rendah. Kaedah ini amat berguna bagi mendidik pelajar membaca kerana guru dapat memberikan sokongan atau bantuan pada peringkat awal bacaan dan mengurangkan sokongan tersebut sedikit demi sedikit. Teknik bertanya kepada penulis. Teknik ini diperkenalkan atas dasar pelajar bukanlah pengumpul maklumat daripada teks yang dibaca. Mereka dilihat sebagai berinteraksi secara aktif dengan teks dengan membawa pengalaman yang mereka ada kepada teks tersebut. Pelajar berkembang melalui teks dengan menggunakan pengetahuan yang sedia ada. Pelaksanaan prosedur bagi teknik ini melibatkan perancangan, perbincangan dan pelaksanaan. Perancangan oleh guru. Yang pertama ialah mengenal pasti pemahaman utama dan masalah yang berlaku. Kebiasaan teknik ini dimulakan dengan guru membaca teks dengan teliti untuk mengenal pasti isu teks tersebut. Yang kedua ialah segmentasi teks. Setelah membaca teks, guru akan membahagikan teks kepada segmen-segmen untuk memberhentikan pelajar ketika membaca supaya pembincangan dapat dijalankan. Yang ketiga ialah membina pertanyaan. Pertanyaan adalah bahagian yang paling penting kerana ia menghubungkan teks dengan panduan pembincangan untuk pelajar mendapatkan makna. Prosedur yang kedua ialah perbincangan. Tujuan utama pembincangan ini adalah untuk membantu pelajar membina pemahaman idea yang mereka temui dalam teks. Sesi ini dilaksanakan menggunakan kombinasi peranan pelajar dan guru. Prosedur yang ketiga ialah pelaksanaan.
Kelas disusun dan reka bentuk ladang kuda bagi menjalankan teknik ini. Pelajar diberi penerangan bahawa teks itu tidaklah sempurna kerana ia ditulis oleh manusia yang tidak lari daripada kesilapan. Berkemungkinan akan ada bahagian teks yang sukar difahami akibat daripada kelemahan penulis, bukan kelemahan pembaca. Pelajar yang memahami keadaan ini akan berasa selesa untuk meneruskan pembacaan apabila berhadapan dengan bahagian yang tidak mereka fahami. Assalamualaikum dan hai, saya Nur Laila binti Abdul Rahman akan menerangkan mengenai teknik membaca dialog dan teknik membaca gema. Teknik yang pertama iaitu teknik dialog. Apa itu teknik dialog? Teknik dialog atau DTRL dicipta untuk menggalakkan pelajar menggunakan gaya pemikiran reflektif yang munasabah. Teknik ini terdiri daripada dua fasa. Fasa yang pertama ialah fasa bacaan yang mana mengarahkan murid untuk memilih cerita yang berupaya memandu pelajar untuk berbincang daripada pelbagai perspektif. Fasa yang kedua ialah fasa perbincangan yang memerlukan banyak masa untuk pelajar menilai kebenaran yang dikemukakan semasa perbincangan. Kelebihan DTRL ialah membolehkan pelajar membuat keputusan berkaitan isu yang spesifik. Kedua, menggalakkan pelajar membaca untuk mengesahkan maklumat. Ketiga, menggalakkan pelajar untuk mempertimbangkan pelbagai tafsiran. Akhir sekali, menggalakkan pelajar untuk menilai kerelevanan alternatif dari pembacaan. Pada akhir setiap DTRL, pelajar akan diberi peluang untuk menyatakan pendirian mereka berkaitan persoalan utama berkaitan topik yang dibaca. Seterusnya, mari kita lihat teknik membaca gema. Teknik ini melibatkan kemahiran pandang, dengar, tutur, dan sentuh semasa proses membaca. Pelbagai jenis bahan bacaan yang akan digunakan bagi mengekalkan minat pelajar untuk membaca. Tujuan teknik ini adalah untuk meningkatkan kefasihan membaca dan mendedahkan pelajar kepada ketepatan dalam pembacaan. Teknik ini dilaksanakan dengan guru dan pelajar akan mengulangi ayat dan perenggan yang sama berulang kali sehingga lancar, dan guru juga meletakkan jari di bawah perkataan yang akan bergerak seiring pembacaan. Teknik ini memberikan kesan yang positif. Namun, teknik ini hanya digunakan selama 4 jam. Sekiranya murid gagal, guru perlu mencari kaedah lain bagi membantu pelajar membaca. Teknik ulang dan membaca serentak. Teknik ini membolehkan pelajar membaca dengan teknik dan ekspresi yang betul. Teknik ini juga membolehkan pelajar meningkatkan kelancaran membaca kerana teknik ini membolehkan pelajar membaca bahan bacaan secara berulang-ulang sehingga lancar. Penggunaan teknik ini dapat meningkatkan kefasihan dalam membaca pelajar secara menyeluruh. Pelaksanaan teknik ulang dan membaca serentak. Untuk memastikan kejayaan teknik ini, guru perlu melaksanakan 2 langkah, iaitu membangunkan kepekaan terhadap irama. Guru perlu menunjukkan cara membaca teks yang berbeza menggunakan irama yang berbeza seperti bahan-bahan puisi. Guru juga sebaiknya melatih pembacaan lantang ini secara ansur maju, bermula dengan teks yang pendek dan beransur ke teks yang lebih panjang. Guru perlu peka untuk memilih bahan yang dapat memberi pelajar pengalaman membaca bahan yang mempunyai irama yang berbeza. Kedua, pemilihan. Pemilihan dalam teknik ulang dan membaca serentak merujuk kepada cara bahan yang digunakan dibahagikan kepada bahagian-bahagian yang akan dibaca oleh pelajar dalam kelas. Pembacaan bahan-bahan teknik ulang dan membaca serentak. Baris ulang terdiri daripada puisi-puisi yang mengandungi bahagian chorus yang boleh diulang-ulang baca oleh pelajar. B. Dialog terdiri daripada puisi yang mengandungi dialog yang berbentuk soal jawab. C. Barisan choir, proses yang membolehkan 3 orang pelajar membaca secara berirama dalam bentuk choir. D. Himpunan, proses yang membolehkan pelajar membaca sesuatu bahan dengan keadaan suara yang memuncak. E. Pemaduan, proses terakhir yang menyatukan semua pelajar membaca setiap barisan bersama-sama. Teater membaca. Teknik ini memerlukan seorang pembaca
yang fasih membantu pelajar yang kurang fasih membaca. Teater membaca berkonsepkan mental minty, di mana guru berinteraksi dengan murid. Murid belajar dengan bimbingan guru secara langsung mengetahui kesalahan dalam pembacaan. Teknik ini mengetengahkan suatu proses yang interaktif, yaitu kanak-kanak melibatkan diri secara aktif dalam memberi tindak balas dan mentafsir sesuatu karya. Prosedur teknik membaca. Pertama, pelajar memilih bahan bacaan yang dipersetujui oleh guru. Kedua, perbincangan antara guru dan pelajar berkaitan bahan yang dipilih. Ketiga, guru dan pelajar membaca bahan bersama-sama. Keempat, baiki pembacaan pelajar dan beri pujian. Kelima, pelajar membaca secara bersendirian dan pujian diberikan. Keenam, pelajar membaca secara bersendirian dan pembetulan diberikan dalam sela masa yang lebih lama, dan akhirnya membiarkan pelajar membetulkan pembacaan mereka sendiri. Itu sahaja teknik membaca daripada kami. Sekian, terima kasih.